Unit Pembangunan Dasar, Cawangan Pembangunan Strategik di bahagian Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, Cik Aslinda, saya yakin beliau dah ada dah dalam online kita ni. Cik Aslinda ada sekarang ni? Ada Doktor, ada. Alhamdulillah. Okey, seperti kita selalu, untuk makluman para hadirin sekalian, Cik Haslinda merupakan ahli bagi Lembaga Kaunseling Malaysia dengan nombor pendaftaran 02325, perakuan amalan 01765 dan merupakan ahli semua hidup Persatuan Kaunseling Malaysia Perkama International. Dan bagi saya lah, banyak input, banyak ilmu yang beliau dapati selama 14 tahun dalam bidang kaunseling. Jadi saya nak baca banyak pun saya yakin dan saya percaya penceramah kita akan menerangkan sedikit tentang diri beliau dan juga akan meneruskan dengan sesi ceramahnya. Okey, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta seminar Kaunseling Tazkiyah An-Nafs. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TNC, khususnya kepada Dr. Zaharin selaku pengasas kerana kesudian menjemput saya lah. Ya, bila saya tengok orang-orang di dalam ni hebat-hebat, ada Prof Amir ya, berdebau bila Prof ada di dalam talian, dan mungkin sahabat-sahabat, para ustaz, para asatizah, para kaunselor, pengamal kaunseling dan juga mungkin ada pelajar-pelajar kaunseling ya di dalam ni dan tuan-tuan perempuan, para peserta seminar. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah segala perancangan yang telah kita rangka untuk menjalankan seminar ini dapat kita jalankanlah pada hari ini. Sebab Allah adalah sebaik-baik perancang ya. Alhamdulillah pada masa dan waktu yang tepat telah diizinkan oleh Allah untuk kita sama-sama kita kata menyambung ukhuwah lah ya sebagai satu di dalam medan perkongsian secara maya. Ya. InsyaAllah hari ini perkongsian saya banyak menjurus kepada khidmat sokongan psikologi secara maya menggunakan integrasi teori kaunseling REBT Tazkiyah An-Nafs. Saya ada mengikuti sedikit tadilah semasa Prof Amir menyampaikan slide beliau dan ada pertanyaan daripada peserta, boleh tak teori baharan Islam ini diintegrasikan, bagaimana cara nak integrasikan teori tersebut kalau boleh dan bagaimana cara kan, tentulah kita nak tahu kalau boleh bagaimana cara nak integrasi. InsyaAllah di dalam perkongsian saya sekejap lagi saya akan tunjukkanlah bagaimana kedua-dua teori ini kita integrasikan, apakah proses-proses yang terlibatlah. Jadi setelah kita dengar tadi dari perkongsian tentang konsep Tazkiyah An-Nafs yang telah disampaikan oleh Prof Amir tadi, saya percaya sedikit sebanyak tuan-tuan perempuan telah mendapat gambaran ya mengenai apakah itu Tazkiyah An-Nafs. Jadi dalam penerangan saya akan pergi terus kepada proses lah. Saya akan terangkan sedikit tentang definisi, tapi saya akan lebih fokus kepada proses. Bagaimana kaunseling Tazkiyah An-Nafs yang diintegrasikan dengan teori REBT dapat kita jalankanlah menggunakan aplikasi dalam talian. Baik, mungkin kita kata tak kenal maka tak cinta ya tuan-tuan perempuan mungkin yang ada di dalam talian ini mungkin yang pertama kali tengok saya, ada yang dah pernah jumpa, ada yang tak pernah jumpa, tak pernah mengenali saya. Jadi saya kenalkan sedikitlah sebanyak tentang diri saya seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Dr. Zaharin tadi. Nama saya Haslinda binti Hussein, saya adalah kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia, 14 tahun pengalaman berkhidmat dalam bidang kaunseling. Latar belakang pendidikan saya adalah Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling daripada UPM dan Master Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling juga dari UPM, dan sekarang saya sedang menyambung pengajian dalam peringkat PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan apa yang saya nak sampaikan hari ini pada tuan-tuan perempuan adalah tak lari jauh dan sangat-sangat rapatlah dengan bidang kajian yang saya jalankan, dan saya buat
peringkat PhD ni sebenarnya saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan secara separuh masa lah ya. Separuh masa saya berkhidmat sebagai kaunselor di penolong setiausaha di bahagian psikologi dan kaunseling DPM. Dan separuh masa lagi adalah komitmen saya terhadap pengajian saya lah. Dan saya begitu juga masa peringkat master pun saya buat part time. Semuanya self finance. Jadi kalau tuan-tuan perempuan yang berhasrat untuk menyambung pengajian atau yang sedang dalam proses pengajian, kalau berminat dan berhasrat, saya mengajaklah kawan-kawan, sahabat-sahabat kaunselor, pelajar-pelajar yang nak menyambung pengajian itu, marilah kita sama-sama mengembangkan lagi lah ilmu yang ada, kemahiran yang ada agar kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik lah. Dan kalau tuan-tuan perempuan menyambung pengajian, pilihlah pendekatan Islam sebagai wadah untuk kita menjalankan perkhidmatan ya. Jadi saya akan kongsikan sedikitlah slide yang telah saya sediakan. Okey. Okay, boleh nampak tak saya punya paparan skrin? Okey, belum lagi. Okey, kita tunggu ni. Cik Aslinda, Ya. Cik Aslinda buat sendiri kan macam mana ni? Apa tu slide? Slide. Ya. Nak kontrol sendiri ya. Sebabnya saya tengok di sini ni dia ada screening made easy. Jadi tak dapat okey. lagi paparan. Oh, ya ke? Oh, alright. Macam mana nak keluarkan yang ni ya? Boleh, mungkin Urustia boleh bantu saya untuk saya start sharing dulu sebab dia tak mau keluar paparan tu. Okey, boleh. InsyaAllah Urustia akan okey, bahagian teknikal lah insyaAllah. Okey, sementara kita menunggu ni boleh kongsi sikit kot tentang tajuk ya. Okey. Ya, betul. Alright. Okey, sementara Puan Aslinda nak share sendiri ke ataupun nak saya tolong sharekan? Tadi saya cuba share sendiri tapi dia tak keluar paparan dekat apa ni, dekat skrin. Atau mungkin minta bantuan urus dia, cuma nanti kalau ada video yang tak boleh play, tu yang nanti saya kena ni lah. Sebab bila kita hantar tu kan kadang-kadang video tu kalau macam tu, kalau Puan nak buat sendiri, Puan tekan dekat share screen. Okey. Lepas tu Puan ambil advance. Ambil yang tengah, advance. Oh, okey. Alright. Ajak nampak. Okey. Advance. Lepas tu pilih PowerPoint. Alright. Oh, okey, kena buka balik lah. Kena buka balik. Okey, macam nak keluar tu. Apa ni? Okey, kita. Okey lagi. Dia sedang on the way tu. Okey, baik. Biasalah norma baharu ni kita pun kurang lagi lah mahir lagi dengan aplikasi-aplikasi ni. Tapi insyaAllah kita cubalah ya. InsyaAllah. Okay, para hadirin sekalian, perkara ini kebiasaannya berlaku insyaAllah pada Jumaat yang cukup bermakna ni, sama-sama lah kita bagi peluang untuk kita supaya kita lebih kuat lagi lah insyaAllah. Okey, saya rasa macam keadaan yang perlu juga untuk kita standby. Mungkin nak minta bantuan juga dengan Urustia juga lah ya. Sebab belum keluar juga kan. Boleh. Dan counter problem. So nampak gayanya kena minta bantuan Urustia sebab dia tak mau keluar juga. Semalam bila buat latihan, okey, saya try boleh. Ya. Hari ni dia tak mau keluar. Cik Aslinda, macam mana keadaan di sana? Hujan ke? Ya, tadi pagi hujan. Tapi menjelang pukul 9 tadi dia keadaan reda. Itulah tadi elok. Saya tak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada talian juga ya. Ya, ada satu pepatah lah. Dia berbunyi hujan menyejukkan, panas menyegarkan. Lepas tu orang cakap cuaca ni dia ada pelbagai. Jadi kita kena merasai setiap suasana yang Allah bagi. Betul. Okey, Aisyah dah dapat slide. Okey, kita tunggu technician akan sampai.
sampaikan. Okay, Okay, insyaAllah. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, nampaknya kawalan nanti bisa minta bantuan Rustia lah ya. Okey, saya teruskanlah sebab masa pun kita hari ini Jumaat, jadi masa agak singkat. Jadi saya teruskanlah ya dengan tajuk perkongsian saya, iaitu pendekatan REBT Tazkiyah Amnas dalam menepani tekanan emosi secara dalam talian ya. Jadi tadi saya dah kenalkan nama saya seperti mana yang tertera di dalam slide itulah. Baik, seterusnya. Boleh kita ke slide seterusnya? Boleh. Loading kejap. Okey, baik. Okey, tak apa, sementara kita tunggu slide kita keluar, slide paparan yang berikutnya keluar. Saya kongsikan sedikitlah apakah yang membawa kepada aplikasi pendekatan dalam talian ini adalah kerana kita sekarang sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 ya. Kita semua sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 telah melanda seluruh dunia dan pada Mac 2020, dan Malaysia adalah salah sebuah negara yang terkesan ya dengan pandemik COVID-19. Dan ekoran daripada pandemik yang berlaku ini, kerajaan kita telah mengambil langkah untuk mengeluarkan perintah kawalan pergerakan. Ada macam-macam lah, PKPD, PKPP ya. Kita dah melalui macam-macam peringkat PKP di dalam sepanjang setahun lebih pandemik ini berlaku ya. Jadi bila berlaku PKP ini sudah tentu ada banyak SOP ataupun standard operating procedure atau operasi standard yang telah diperkenalkan kerajaan untuk mengekang mengawal masalah pandemik ini demi untuk menyelamatkan rakyat-rakyat kita lah daripada terus menjadi mangsa COVID-19. Walaupun kita tengok semakin hari kita tengok dia punya keadaan COVID itu sudah menjangkau angka belasan ribu ya. Tapi insya-Allah kita akan terus berjuang melawan pandemik COVID-19 ini sehingga pandemik ini dapat diatasi dan diangkat oleh Allah SWT daripada bumi Malaysia dan seluruh dunia lah. Jadi dalam SOP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, kita ada beberapa perkara yang kita sudah diwawarkan sekian lama lah, sama ada anda sebagai pelajar ataupun anda sebagai pekerja, anda sebagai suri rumah dan individu ataupun komuniti. Kita dah tahu bahawa dalam perintah kawalan pergerakan ini adanya penjarakan fizikal. Kita digalakkan untuk menetapkan jarak bila kita berhubung secara berinteraksi dengan orang lain, ataupun lebih baik jika tidak ada keperluan kita tidak melakukan aktiviti di luar rumah lah. Jadi disebabkan itulah untuk menjamin keselamatan kita, kerajaan memperkenalkan kita kata banyaklah sebenarnya inisiatif-inisiatif untuk di pihak kerajaan, adanya e-government, kita boleh berurusan di talian. Dalam pendidikan kita ada PDPR, di mana cikgu-cikgu menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, dan kita juga digalakkan untuk melakukan aktiviti e-ekonomi, iaitu kalau kita nak membeli belah boleh beli daripada online shop lah ya. Dan selain itu kita juga digalakkan untuk mengamalkan pemakaian mask ya, hand sanitizer ya, demi menjaga dirilah. Kita kata prevention always better than cure. Maknanya kita mencegah itu lebih baik daripada mengubat. Walau bagaimanapun dalam situasi yang berlaku sekarang ni, kita varian-varian COVID itu telah
orang katanya telah berubah dari segi variannya. Kita ada varian Delta yang lebih cepat merebak, dan sasarannya bukan pada golongan usia, tapi sekarang ni orang-orang yang usia muda, kanak-kanak, bayi pun boleh terkesan lah. Dan pandemik ini sebenarnya kalau kita tengok dari segi angka kematian disebabkan oleh COVID juga, ya, sudah mencecah jumlah yang hampir ribuan, ya, kita tengok di situ. Dan ada di kalangan rakan-rakan kita yang mungkin menjadi pernah mengalami pengalaman menjadi pesakit COVID, yang ada yang kehilangan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi hari-hari kita mendengar di mana-mana, bukan sahaja di akhbar, kadang kita mendengar kita membaca di grup WhatsApp, ada sahaja berita-berita atau kabar-kabar mengenai orang-orang yang terdekat dengan kita yang terkesan dengan COVID-19. Dan perkara ini sebenarnya kita boleh melihat di aspek positif dan negatif dia lah. Dia melihat sesuatu perkara itu, Allah tidak jadikan sesuatu perkara itu sia-sia. Ada sesuatu pengajaran yang kita boleh pelajari daripada COVID-19 ini. Salah satu yang kita nampak jelas di dalam COVID yang berlaku ini adalah bila berlakunya PDPR, berlakunya work from home dan sebagainya, kualiti masa dapat diluangkan bersama keluarga, ya, dan juga kemahiran ICT kita makin meningkat, ya. Banyak ilmu, banyak seminar-seminar, e-seminar, webinar dan sebagainya dapat kita ikuti dengan adanya suasana pandemik ini. Kalau dalam keadaan sebelum COVID kita menjalankan secara bersemuka, kita perlu pergi dan kita perlu secara fizikal, kan. Dan bila kita online, ada banyak yang buat FB Live, yang buat YouTube Live dan sebagainya, ruang-ruang untuk kita mempelajari, menguasai ilmu itu lebih terbuka luas. Ya, tapi dalam masa yang sama, sesuatu perkara itu dia ada aspek negatifnya, ya. Jadi banyak perkara-perkara yang kita boleh lihat di aspek side negatif yang timbul dari segi, contohnya dari segi keterjejasan aktiviti sosial, ya, interaksi sosial itu tak boleh berlaku secara fizikal, tapi dia berlaku secara atas talian lah, secara dalam talian. Dan ekonomi memberi kesan kepada peniaga-peniaga kecil kita, ada yang terpaksa gulung tikar, ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan kita pun melihatlah di daerah akhbar ada pilot yang berhenti kerja dan menjadi penjual burger, ya, yang gajinya pilot ni memang tinggilah gaji dia dan kerjayanya pun di awan biru, tapi mengubah kehidupan. Ada yang menjadi penghantar makanan, bekerja dengan Foodpanda, GrabFood dan sebagainya. So itu adalah perubahan-perubahan yang berlaku, dan sedikit sebanyak perkara ini menimbulkan tekanan, kebimbangan, keresahan, dan ramailah yang kita lihat masyarakat alim kota, masyarakat yang terkesan dengan perubahan-perubahan yang berlaku dalam norma baharu. Jadi atas sebab itulah saya mengambil pendekatan untuk menyampaikan sebanyak yang bolehlah sedaya upaya saya untuk saya memberi satu perkongsian kepada masyarakat, terutama kalau macam saya bekerja di sektor pendidikan. Saya banyak juga memberi ceramah, memberi program untuk warga pendidikan untuk membantu mereka memahami bagaimanakah tekanan emosi berlaku dan bagaimana mereka nak berdepan dengan situasi pandemik yang sedang melanda lah. Dan sudah tentunya bila kita bercakap dalam konteks ilmu kaunseling, kita tak boleh lari daripada pendekatan teori, ya. Teori adalah satu yang kita kata emas lah, maknanya sesuatu yang perlu ada, yang jadi satu anchor ataupun satu asas bila kita menyampaikan pendekatan kaunseling, perlu berlandaskan teori. Dan saya mengambil inisiatif untuk menggunakan integrasi teori REBT dan juga tazkiyah an-nafs, berperspektif Islam sebagai pendekatan untuk saya membantu klien lah, ya.
Jadi kita belum pergi lagi pada kepentingan emosi. Kita masih ada di peringkat pengenalan. Okey. Okey, baik. Inilah objektif yang saya nak sampaikan dalam perkongsian ini. Yang pertama, saya akan memberi sedikit perkongsian tentang definisi emosi, jenis-jenis emosi, ya, apa kepentingan kita mengetahui fungsi dan jenis emosi ini, bagaimanakah tekanan boleh berlaku dan apa kesan dia kepada tubuh badan kita, dan integrasi teori REBT dan taksir serta proses di dalamnya, dan juga bagaimana kita nak melaksanakan integrasi ini dalam aplikasi dalam talian. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Yang tentang emosi tadi. Baik. Berkait dengan emosi, bila kita nak merawat tekanan emosi, kita perlu tahu dulu apakah itu emosi. Okey, bagi kaunselor, pelajar kaunseling, pengamal kaunseling, helper mungkin sudah terbiasa ya mendengar dan menggunakan istilah emosi, tetapi apakah yang kita maksudkan dengan emosi? Yang ini saya telah nak petik beberapa definisi yang ingin saya kongsikanlah. Baik, kita boleh tengok dalam 4 sudut pandangan. Yang pertamanya, ada banyak sebenarnya teori tentang emosi ni, ada banyak. Dia ada major teori, dia ada, tapi yang saya kongsikan ini beberapa sajalah ya. Okey, kalau kita tengok dari sudut kamus, definisi emosi dari sudut kamus, kita akan tengok merujuk pada kamus bahasa Melayu, emosi ditakrifkan sebagai perasaan jiwa yang kuat. Dia bagi contoh di situlah seperti sedih, gembira, takut dan lain-lain. Kita tengok dari segi definisi kamusnya, ada beberapa perkara yang di-highlightkan. Pertama adalah perasaan jiwa yang kuat. Ya, dia adalah satu perasaan, kalau jiwa kita tengok sesuatu yang bersifat dalaman ya, yang kuat, iaitu ketara dan seperti sedih, gembira, takut dan lain-lain. Kalau kita tengok di situ, ada sedih, ada gembira, ada takut. So dua kategori emosi yang berlainan. Sedih, takut, kita nampak dia sebagai satu emosi yang negatif, dan gembira adalah emosi yang positif. Ya, jadi kat situ dari sudut kamus pun kita dapat gambaran apakah yang dimaksudkan dengan emosi. Jadi kita beralih kepada teori fisiologi. Kalau kita sebut perkataan fisiologi, dalam minda kita sudah dapat gambaran bahawa bila berkait dengan fisiologi, ia sudah tentu berkait dengan apa yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Ya, jadi teori fisiologi mengatakan emosi adalah tindak balas dalam badan yang bertanggungjawab terhadap emosi. Jadi emosi adalah dicetuskan oleh tindak balas yang berlaku dalam tubuh badan kita. Itu mengikut teori fisiologi. Dan kalau kita berpindah pula kepada teori neurologi, mengatakan emosi adalah aktiviti di dalam otak yang membawa kepada tindak balas emosi. Jadi kalau kata fisio tadi, apa yang berlaku dalam badan mencetuskan emosi. Dengan otak, perkataan neuro itu sendiri merujuk kepada saraf. Ya, baik. Kat sini adalah impuls yang dibawa ke otak yang memberi rangsangan tertentu dan akhirnya dijelmakan dalam bentuk tindak balas emosi. Kalau kita tengok neurologi lah. Dan saya tidak akan pergi terlalu detail lah mengenai takrifan ini kerana saya akan fokus kepada proses dan juga aplikasi. Ya, kalau kerana banyak kat sini mungkin kita akan sungguh masa lah. Baik, dan yang terakhir sekali saya nak highlightkan tentang teori kognitif. Dan kenapa saya birukan kognitif itu, kerana itulah menjadi pokok perbincangan, iaitu REBT itulah ya. Dia adalah teori yang berasaskan kognitif. Di mana dalam teori kognitif ni dia mengatakan bahawa emosi dan pemikiran emosi adalah pemikiran dan aktiviti mental yang memainkan peranan dalam membentuk emosi. Jadi kalau teori kognitif ni dia mengatakan kognitif lah yang main peranan dalam membentuk sesuatu emosi. Okey, baik, slide yang seterusnya. Okey, saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan dua jenis kategori emosi ya yang saya petik daripada sarjana Paul Ekman dan juga Robert Plutchik. Baik, kalau mengikut Paul Ekman, dia mengatakan emosi itu terbahagi kepada 6 emosi universal.
seperti mana yang telah terdapat di dalam jadual yang saya paparkan di slide ini, iaitu perasaan takut, jijik, marah, terkejut, bahagia dan sedih. Ya, itu adalah 6 emosi universal. Maknanya semua orang di seluruh dunia merasai ya perasaan-perasaan yang dinyatakan itulah. Baik, kalau kita tengok pelakcik pula, robot pelakcik dia membawa gagasan idea wheel of emotions ataupun roda emosi, di mana kat sini dia menggambarkan 8 emosi asas. Ya, sedih versus gembira versus sedih, marah versus takut, percaya versus jijik atau muak, terkejut versus jangkaan. So dia seolah-olah kalau kita lihat di sini dia adalah teori yang berlawanan, ataupun dia lebih mudah kalau kita katakan dia adalah positive negative emotion. Ya. Dan saya kongsikan sedikitlah dengan sahabat-sahabat yang berada di talian. Robot pelacik ini, teori roda emosi ini saya telah gunakan di dalam satu proses tolong bantu klien, dan saya juga telah mengikuti satu pertandingan inovasi menggunakan teori robot pelacik, dan saya ingin kongsikan bahawa teori positif negatif emosi ini teori yang sangat baiklah untuk kita membantu klien dalam mengenal pasti apakah emosi-emosi yang dialami oleh klien, dan mungkin saya tak berkesempatan, di masa akan datang saya akan kongsikan dalam mungkin program yang lain bagaimanakah proses inovasi menggunakan roda emosi ini kita boleh gunakan dalam bentuk games, aktiviti yang kreatif lah. Itu yang saya gunakan di dalam inovasi yang pernah saya jalankan lah. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, komponen emosi ada 3. Ada banyak sebenarnya pandangan, tapi yang saya petik adalah yang ini adalah 3. Yang pertamanya adalah pengalaman subjektif seseorang. Okey, yang keduanya adalah respon fisiologi, yang ketiga adalah respon emosi. Jadi ada 3 perkara yang mempengaruhi emosi. Satu adalah pengalaman, yang kedua adalah fisiologi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Ya, satu perasaan tu kita boleh melihatlah dalam riak wajah ataupun tingkah laku tertentu, bagaimana dia diekspresikan atau dia dijelmakan. Baik, teruskan. Saya tak go detail pada komponen ini. Baik, kepentingan emosi. Sebelum kita pergi kepada tekanan emosi, kita belajar dulu memahami apakah kepentingan emosi kepada kehidupan. Saya rangkumkan kepada 3 aspek lah. Yang pertama kepada individu, di mana dan saya minta maaf lah sebab saya punya slide itu bercampur-campur pula bahasa Inggeris, bahasa Melayu, tapi saya akan terangkan sedikit lah ya. Baik, untuk individu ya, emosi ini membantu kita untuk memberikan quick respon, ya, tindak balas spontan untuk menyediakan badan kita kepada satu tindakan, ya. Dan emosi ini juga dia mempengaruhi pemikiran kita. Itu fungsi dia. Fungsi dia adalah untuk membuat keputusan dan sebagainya, ya. Dan juga dia boleh menjadi sebagai sumber motivasi untuk sesuatu tingkah laku itu dijelmakan. Itu kepentingan emosi kepada individu. Jadi kita tengok pula kepentingan emosi ini kepada hubungan interpersonal, hubungan kita dengan orang lain, di mana emosi ini memainkan peranan dalam memudahkan tingkah laku, bagaimana kita nak bertingkah laku dalam konteks perhubungan, ya. Dan dia juga sebagai satu isyarat di dalam hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Contohnya bila kita mengungkapkan satu perkataan, kita boleh melihatlah ekspresi wajah orang yang mendengar, yang menjadi orang yang menerima perkataan itu, bagaimana riak wajah dia. Kalau dia senyum, mungkin dia senang ya dengan apa yang kita perkatakan. Tapi kalau muka dia berkerut je, kan tiba-tiba merah muka dia, kan, mungkin apa yang kita perkatakan itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan mungkin sesuatu yang tidak patut kita luahkan. Jadi kat situ dia memberi kita satu signal. Kita boleh melihat melalui fungsi emosi itu dia memberi tindak balas dalam bentuk ekspresi wajah. Jadi kita tahulah itu signal. Ataupun bila orang bercakap sesuatu terhadap kita, bila kita senang, kita selesa, kita setuju dengan perkataan tersebut, wajah kita akan nampak gembira, senanglah. Tapi kalau perkara itu kelat, sakit bagi kita, mungkin kita akan menunjukkan
ekspresi yang tertentu. Jadi ia adalah satu signal dalam hubungan kita dengan orang lain. Ya, dan dia juga sebagai dia memberi kita kemudahan lah dalam konteks hubungan sosial, memudahkan kita untuk bila kita dah tahu kita cakap macam ni, signal wajah yang ditunjukkan oleh orang macam ni. Jadi kita tahulah bagaimana kita nak berhubung dengan orang lain. Boleh kita tengok pula dari aspek sosial dan budaya. Jadi dalam konteks kalau interpersonal mungkin dari segi bilangan individu yang kita komunikasi itu dalam jumlah yang lebih sedikit lah, tapi kalau kita sebut sosial dan budaya, dia adalah merangkumi khalayak yang lebih luas lah ya. Jadi bila kita nak komunikasi dengan masyarakat, dengan komuniti, terutamanya kalau kita kaunselor, kita banyak ya berhubung dengan manusia, bila memberi perkhidmatan, dan emosi ini membantu kita bagaimana kita nak interact. Contoh, saya berada di talian ini, sebenarnya kita berada dalam komuniti, kan? Komuniti walaupun berada di alam maya, dan sudah tentu bila saya nak bercakap itu, saya harus membuat pertimbangan lah sama ada apa yang saya cakap ini adakah sesuatu yang boleh menyinggung, sensitif bagi tuan-tuan dan perempuan, ya. Dan kalau contohnya kalau saya bercakap di media Zoom ini, saya menghentam-hentam, mengkritik, mencetuskan sesuatu yang bersifat sentimen, mengkritik kawan-kawan tertentu dan sebagainya, sudah tentu dia akan menimbulkan huru-hara lah, chaos lah ya. Orang pun hilang respect, orang pun hilang percaya, orang pun tidak mahu dengar lagi lah. Yang kat situlah peranan emosi menjadi satu sempadan. Ya, kemudian dalam kita membentuk perhubungan yang bermakna dengan orang lain, disitulah perannya ya. Dan dia merentas generasi, ya, merentas generasi. Emosi ini boleh merentas generasi, dan daripada hubungan yang harmoni dengan orang lain ini juga dia boleh memberikan kegembiraan, menjamin kesejahteraan ya, dan menjadikan hidup kita itu lebih bermakna. Bila kita alert dan aware tentang emosi diri dan orang lain, jadi kita dapat membina perhubungan dalam konteks sosial yang dan budaya yang inilah lebih harmoni lah. Kerana kita tahu dalam konteks negara kita Malaysia, kita adalah masyarakat majmuk. Ya, terutamanya bagi kaunselor, kita diberikan satu ilmu kemahiran unconditional positive regard, kan, penerimaan tanpa syarat. Jadi jangan kita melabel, menghukum atau membuat apa-apa provokasi lah terhadap orang lain. Dan itulah kita gunanya kita memahami emosi itu. Okey, baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, bila kita dah tahu apakah fungsi emosi, jadi saya akan lanjutkan perbincangan untuk membawa tuan-tuan dan perempuan untuk memahami tekanan emosi ataupun yang kita sering sebutnya adalah sebagai stres. Ya? Kita suka sebut perkataan tekanan emosi itu sebagai stres. Jadi apakah stres? Mungkin tuan-tuan dan perempuan yang dah dalam bidang kaunseling memang tahulah. Biasalah ya dengan perkara ini, cuma saya kongsikan sedikitlah sebagai ulang kaji. Baik, stres atau tekanan adalah keadaan seseorang itu yang mengalami ketidakstabilan sama ada secara fizikal atau mental, dan ianya berkait dengan cara hidup kita. Okey, mengikut Dr. Hans Selye, saya pun tak sure bagaimana pronunciation-nya, saya baca Selye, mungkin tuan-tuan perempuan lebih ariflah bagaimana menyebut nama tokoh ini. Dia adalah pengasas pada teori stres atau tekanan yang mendefinisikan stres itu sebagai satu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang yang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpanya. Okey, kalau kita tengok apa konsep bebanan, bebanan ini boleh wujud dalam bentuk ancaman, cabaran ataupun apa-apa perubahan dalam hidup seseorang yang memerlukan perubahan pengubahsuaian yang selari dengannya. Ya, kalau kita tengok takrifan ini, dia sangat relate dengan keadaan yang sedang berlaku sekarang lah. Kalau kita tengok sekarang, apa ancaman yang berlaku dalam kehidupan kita adalah virus COVID-19 lah ya, dan cabaran yang perlu kita lalui adalah norma baharu itu, kan? Norma baharu, dan of course sudah tentunya norma baharu itu memerlukan pengubahsuaian.
Untuk membolehkan kita beradaptasi dengan norma baharu ini, perlu kita membuat pengubahsuaian. Baik, tekanan ni ada dua jenis lah. Stres ni ada dua jenis. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan maklum ya. Dia ada eustress, distress. Muncul tak ada I stress ya. Eustress dengan distress. Okey, eustress adalah merujuk kepada tekanan yang positif, manakala yang negatif dinamakan sebagai distress. Ya. Jadi tekanan ataupun stres ni dia tidak semestinya buruk. Dia ada tekanan yang baik. Contohnya bila kita mengejar deadline, dia menjadikan kita lebih sistematik bekerja, kita ada lebih berfokus, dan cuma bila dia jadi negatif itu kalau tekanan itu berlebihan. Ya, kalau berlebihan, workload-nya berlebihan, dia boleh menyebabkan burnout. Ya, dan ada sesi yang saya kendalikan bersama klien, burnout disebabkan oleh beban kerja yang telah membawa kepada masalah depresi. Ya, itu tekanan ya. Jangan melihat tekanan itu sebagai suatu perkara yang mudahlah, jangan mengambil mudah, sebab stres ini suatu perkara yang amat penting untuk kita manage lah ya. Okey, baik, kita pergi kepada slide yang berikutnya. Baik, kita akan melihat bagaimana stres ini memberi kesan kepada tubuh badan yang kita bagi individu yang mengalami stres. Yang ini saya ambil bahan rujukannya daripada seorang doktor perubatan lah ya. Saya cari maklumat inilah, sebenarnya saya mengaku terus teranglah, bukan saya yang buat kan. Bahan ini saya petik daripada seorang doktor perubatan dan dia menerangkan apakah kesan stres itu kepada tubuh badan kita bergantung kepada cara kita memberi respons kepada stres itu, sama ada fight ataupun flight, sama ada kita depani ataupun kita mengelakkan dirilah ya. Jadi ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan perempuan dari sudut kesan ke atas tubuh badan. Yang pertama adalah kita akan melihat dari segi immune system, apa berlaku kepada badan kita bila kita dalam keadaan tekanan stres. Immune system kita akan merosotlah ya, menurun. Yang keduanya adalah kesan kepada jantung kita, di mana kesan kepada jantung akan menyebabkan degupan jantung menjadi lebih cepat. Bila berlaku degupan jantung tu lebih cepat, apa berlaku pada darah kita? Darah kita dipam dengan lebih banyaklah, keraplah, dan tekanan darah akan meningkat. Disebabkan jantung kita bekerja keras, darah kita banyak dipam, dan kita punya tekanan darah akan meningkat. Ya, darah tinggi ya, tiba-tiba daripada tak ada darah tinggi tiba-tiba ada darah tinggi kan, sebab oleh stres tu. Kemudian kita kata bila darah tu meningkat dengan banyak, dan dia boleh melemahkan organ dalam badan kita lah, tubuh badan jantung kita akan jadi penat lah, semput dan sebagainya bila dia terpaksa bekerja lebih daripada kadar yang sepatutnya kan. Kita kata heartbeat kita yang biasa berapa, 120 per second, tiba-tiba dia jadi laju 150, 160, yang teruk 100, dia jadi 200 dan sebagainya. Itu bahayalah. Baik, kita lihat kepada endocrine system. Kesan kepada endocrine system, di mana dalam badan kita, kita tahu bahawa ada banyak kemikal-kemikal yang fungsinya sebagai neurotransmitter lah dalam tubuh badan. Dan kita lihat dalam tubuh badan kita juga ada hormon-hormon bekerja, yang bila kita dalam keadaan stres itu adrenalin ni sebenarnya fungsi dia bila kita dalam keadaan panik, dia adalah alert sistem dalam badan kita untuk menjaga keselamatan kita lah ya. Tapi kalau kita stres, dia dirembeskan dengan lebih banyak tanpa ada bahaya yang ni pun sebenarnya nyata pun. Tapi disebabkan oleh stres yang kita tanggung, adrenalin tu bekerja ya. Dan yang bahaya adalah kortisol. Ya, kortisol, hormon kortisol ni dirembeskan bila kita dalam keadaan stres ya. Jadi kortisol ni bahayanya kepada organ tubuh badan kita jika dia terkena dekat organ-organ, dan juga kita kata dia boleh, kalau untuk kesihatan seksualiti, dia boleh menjejaskan produktiviti lah ya, bagi lelaki ataupun perempuan samalah. Kalau
banyak terdedah kepada stres, kualiti seksual tu akan berkurang lah. Dan sebenarnya kalau kita tengok berkonteks kaunseling perkahwinan, kaunseling rumah tangga, perkara ini sebenarnya mustahak untuk kita fahami lah ya. Sebenarnya salah satu daripada elemen penting dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga, marriage counselling adalah kita kata kehidupan seksualiti itu penting sebenarnya. Manusia itu kenapa diciptakan begitu? Kerana ada fungsi-fungsi yang tertentu lah. Dan untuk dan kalau kata dia merosot dan dia mencecahkan kualiti kehidupan, mendatangkan masalah dalam rumah tangga dan sebagainya tu. Okey, jadi kita pergi kepada yang berikutnya adalah kesan kepada paru-paru kita. Bila keadaan stres itu, paru-paru kita terpaksa bekerja lebih masa dan dia consume more oksigen, maknanya lebih banyak oksigen yang perlu kita ambil. Dan bila kita tarik banyak oksigen dan of course kita keluarkan balik dalam bentuk karbon dioksida, dan sebenarnya pengeluaran karbon dioksida yang banyak itu tak baiklah ya. Dan kesan kepada kulit, dia akan jadi berpeluh. Kalau orang yang tengah stres tu kita boleh lihatlah dia punya gejala-gejala stres tu kuat berpeluh dan sebagainya. Kita akan tengoklah, contohnya kita buat sesi dengan klien, kita nampak klien kita berpeluh. Yes, itu satu signal kepada kita as a counselor. Ataupun kita sedang buat sesi tiba-tiba kita berpeluh. Apa tu dah terjadi dengan kaunselor sudah stres kan. Jadi kita alert lah bila berpeluh, tapi bukan disebabkan oleh aircon mati dan sebagainya lah ya. Aircon mati itu betul lah, itu sebab panas kan, badan kita mengeluarkan peluh disebabkan panas. Ini yang kita keadaan yang macam tiba-tiba badan kita berpeluh tu kan, bukan dalam suasana panas, ada aircon pun badan kita berpeluh, that means ada sesuatu yang berlaku lah ya. Dan kita lihat fungsi pankreas kita juga boleh kurang dari segi kefungsiannya apabila berada dalam keadaan stres itu, di mana kita punya pankreas akan mengalami kegagalan, bukan kegagalan lah, maknanya less insulin, maknanya insulin tu kurang dikeluarkan. Dan bila fungsi insulin ni sebenarnya untuk mengawal aras gula dalam darah, itu disebabkan oleh bila stres itu boleh meningkatkan risiko kencing manis lah, sebab pankreas kita kurang berfungsi dengan baik. Baik, itu pandangan doktor perubatan mengenai kesan stres ke atas tubuh badan ya. Baik, kita terus kepada yang berikutnya. Okey, tadi kita tengok dari aspek teori, kita tengok dari aspek kesihatan. Sekarang kita akan melihat bagaimanakah tekanan emosi ini dinyatakan dalam Al-Quran ya. Saya akan membacakan dari segi terjemahan ayat ya. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Dan sesungguhnya kami akan berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ungkapan ini kita selalu dengar bila orang meninggal. Sebenarnya dia bukan untuk orang meninggal semata-mata, tapi bila kita bila meninggal ahli keluarga, ialah satu bentuk ujian atau musibah, tapi sebenarnya dia bukan tertakluk kepada meninggal saja. Bila kita diuji dengan ujian contohnya COVID-19 dan sebagainya, kena penyakit dan kehilangan orang tersayang, kita sebutkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kemudian mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna, rahmat dari Tuhan mereka, dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. So bila kita serahkan segala ujian, segala usaha itu kepada Allah, Allah akan beri kita 3 perkara lah ya. Kalau kita dapat ambil kesimpulan daripada surah Al-Baqarah ayat 155-157 ini, yang pertama adalah keberkatan. Dan bukan keberkatan sedikit, keberkatan yang sempurna. Rahmat, dan itulah orang yang mendapat petunjuk. Maknanya mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Okey, baik, kita teruskan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Selinda. Sekarang dah 11.53. Oh ya, okey. 11.53. Jadi saya tertariklah dengan apa yang disampaikan oleh Cik Selinda lah berkenaan tentang tajuk ini. Jadi boleh tak macam
kami nak dapat lebih penjelasan lah berkenaan tentang permasalahan manusia di sudut pandangan REBT. Okey, baik. Boleh. Akan ada di slide depan tu. Okey, kita sedikit nikah ke depan lah. Okey, saya akan terangkan sedikit saja tentang macam mana REBT tu boleh membantulah. Okey, kita skip lah yang pandemik ni sebab kita nak fokus kepada yang proses. Baik, ini sepintas lalulah yang Ustia tunjukkan. Inilah kajian, nanti kita boleh kongsi lah ya. Karena ujian stres pun kita tak buat lah sebab kita kesuntukkan masa. Okey, teruskan. Okey, ini saya dah sebut tadi masa pengenalan. Okey, ini yang kita nak fokus. Baik, permasalahan manusia dari sudut pandangan REBT. Baik, slide yang berikutnya. Okey, jadi pengamal kaunseling dan pelajar kaunseling sedia maklum bahawa teori REBT ni adalah teori yang kita secara mudahnya kita sebut dia sebagai ABCD ya, E. Okey, jadi dalam saya buat dua perkara yang saya cuba highlightkan. Yang pertama adalah model, yang kedua adalah proses. Di sebelah kanan saya adalah model, di sebelah kiri adalah proses. Dengan sebelah kanan dulu, iaitu apakah dia A, B, C, D dan E ini. Saya cuma buat sedikit ulang kaji lah dengan tuan-tuan puan, kerana tuan-tuan puan tahu kan yang A, B, C ini kan. Baik, dia adalah tentang activating event ataupun adversity, iaitu A, peristiwa lah, kita kata dengan mudahnya adalah peristiwa. B adalah belief system ataupun sistem kepercayaan. Dia ada dua lah, kalau teori REBT ni dia ada positif dan juga dia ada negatif belief system, rational dan irrational. Okey. Yang C adalah dari segi konsekuens atau kesan daripada peristiwa. D adalah disputation to challenge self-defeating belief. Maknanya itu adalah usaha ataupun tindakan teknik yang dilakukan oleh kaunselor dalam aktiviti ini adalah untuk mendepani P tu. Okey, sebab dalam REBT mengatakan bahawa sistem kepercayaan manusia lah yang menyebabkan suatu emosi itu menjadi negatif, menjadi murung, menjadi resah dan sebagainya. Okey, kemudian apa tujuannya kita buat D tu adalah untuk menjadikan sistem kepercayaan itu dapat diubah daripada tidak rasional kepada kepercayaan yang lebih rasional, dan di akhirnya dia dapat menjelma satu emosi baharulah, matlamat baharulah dalam kehidupan dia. Baik, kita pergi kepada yang sebelah kirinya adalah proses lah ya, bagaimana REBT dapat kita laksanakan. Yang pertama saya pergi secara sepintas lalu saja kerana ada banyak perkara lagi lah yang saya kongsikan. Yang pertama adalah lah ya, pasti A tu kan, dalam proses pembinaan hubungan tu kita akan mengatasi A, dan juga kita tengok apa kesan A tu kepada emosi lah ya. Jadi dekat situ sesi yang keduanya nanti kita akan mengenal pasti kat mana pemikiran tidak rasional dia, dan kita akan bantu klien lah untuk mengubah pemikiran tidak rasional tersebut. Dan di situlah berlaku teknik D lah, konfrontasi. Dan ada juga lah yang saya kongsi kat situ, dia ada teknik emotif dan juga teknik behavior. Okey, dalam proses kita melaksanakan disputation itu perlu adanya penerimaan tanpa syarat. Kita nak konfront tapi dalam masa yang sama kita tidak menghukum klien lah, kita tak melabel klien kita. Tapi yang kita nak buat adalah kita nak membetulkan, bantu klien itu membetulkan pemikiran dia. Baik, dia ada juga teknik behavior, iaitu bagaimana latihan nak menangani perasaan malu ya, dan latihan mengatasi perasaan kebimbangan tu. Dan bagaimana kita nak melatih tindakan asertif melalui contoh dibagi kat situ latihan pidato ya. Okey, kemudian ganjaran dan hukuman, kalau kita tengok ini memang adalah dalam teknik behavior. Kalau sesuatu perkara positif yang dilakukan oleh klien, kita boleh beri dia pujian lah ya. Okey, itu salah satu bentuk ganjaran. Pujian adalah salah satu bentuk ganjaran. Ataupun kalau dia sudah membuat perubahan, kita ucapkan terima kasih atau tahniah ya, satu bentuk galakan ya pada klien kita. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Saya akan tunjukkan yang
4 tema pemikiran tidak rasional. Okey, saya akan pergi secara sepintas lalu saja sebab nanti nak fokus kepada proses kan. Okey, kemudian 4 tema pemikiran tidak rasional adalah yang pertama adalah demands atau tuntutan yang biasa kita dengar dalam statement klien mesti, harus, sepatutnya dan sebagainya ya. Itu adalah statement-statement yang kita boleh lihat sama ada wujud pemikiran tidak rasional dalam kategori demand tu. Kemudian ada pertanyaan nanti ya, sekejap ya, saya akan go through dulu. Overpublishing, membesar-besarkan kesan. Nanti kita akan tengok kat mana pertemuan di antara 4 tema pemikiran ni dengan 11 pintu kemasukan syaitan dalam hati manusia, dalam REBT, dalam Tazkiyah An-Nafs. Kita akan melihat dia sebenarnya ada saling melengkapi. Itu yang menariknya, REBT diintegrasikan dalam Tazkiyah An-Nafs. Okey, yang ketiga adalah discomfort intolerance, iaitu tak boleh menerima kenyataan. Dia suka sebut perkataan kalaulah kan. Kalaulah tu benda tak berlaku kan. Jadi dia tak boleh menerima kenyataan, tak boleh terima realiti, tak boleh itu yang menyebabkan pemikiran tak rasional terwujud ya. Kemudian dia menyalah-nyalahkan lah. Bila kita tengok tu, yang keempat adalah people rating. People rating adalah judgemental, membuat penghukuman. Sama ada dia hukum diri, situasi ataupun dia hukum orang lain. Ya, blaming, jenis-jenis blaming yang ada dalam pemikiran manusia ya. Salahkan diri, salahkan orang lain ataupun kadang-kadang dia menyalahkan sistem. Baik, seterusnya. Alright, jadi saya akan pergi kepada konsep Tazkiyah An-Nafs dan kita akan tengok bagaimana dua ni diintegrasikan. Okey, satu usaha dan proses yang gigih dan bersungguh-sungguh bagi membersihkan dan menyucikan jiwa daripada sifat-sifat tercela. Kalau kita tengok dalam REBT tadi, pemikiran negatif, emosi-emosi negatif yang disebabkan oleh pemikiran tu. Kalau kita tengok dalam Tazkiyah An-Nafs adalah proses penyucian jiwa. Nak tukar apa daripada Tazkiyah An-Nafs tadi? Tukar daripada mazmumah kepada mahmudah. Itu proses yang berlaku dalam Tazkiyah An-Nafs. Dia adalah proses tahalli nanti kita tentukan. Baik. Menurut Zaini et al 2016, Tazkiyah An-Nafs melibatkan satu proses peralihan daripada jiwa yang kotor, ternoda, tercemar dengan dosa-dosa menjadi jiwa yang bersih. Itu adalah konsep dalam Tazkiyah An-Nafs. Tazkiyah itu adalah membersihkan. Daripada perkataan zakah kan. Zakah adalah pembersihan ya. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Alright, ini saya petiklah ya daripada model Tazkiyah An-Nafs MBTN ya. Kalau kita tengok proses, kalau dari tadi dalam REBT dia ada model ABCD dan E tu kan. Dalam Ma'rifatun Nafs, Tazkiyah An-Nafs, dia ada 5 proses. Yang pertama adalah Ma'rifatun Nafs atau mengenal diri. Apa pecahan-pecahan atau sub-sub elemen yang ada dalam mengenal diri atau Ma'rifatun Nafs itu adalah kenal apa keistimewaan kita. Apa kelebihan kita kalau dalam Islam, kita dalam surah Al-Baqarah itu dilantik sebagai khalifah. Okay? Dan ada juga ayat Al-Quran yang Allah katakan wama khalaqtu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Itu keistimewaan kita tu, manusia lantik sebagai khalifah, sebaik-baik ciptaan Allah bagi tanggungjawab memakmurkan bumi ini kepada manusia, tidak kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian matlamat hidup kita, min aina ila aina. Dari mana nak ke mana kita ni? Ya? Kita adalah makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Itu destinasi kita, final destination. Negeri akhirat itu adalah lebih baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran kan, Nabi tahu gitu kan. Kemudian apa masalah diri? Dalam Ma'rifatun Nafs juga dia melibatkan proses kita tahu, kita sedar apa masalah yang kita sedang hadapi. Kemudian yang seterusnya adalah mengenal pasti apakah tindakan atau perubahan yang kita nak laksanakan. Itu adalah proses yang berlaku dalam Ma'rifatun Nafs. Dan bila kita dah kenal tak pasti masalah, kena pasti apa yang kita nak buat, kita nak ambil tindakan Kita nak ambil tindakan untuk membersihkan hati. Itu kita dah kena pasti dalam Ma'rifatun Nafs tadi, adakah kita mempunyai sifat-sifat mazmumah tertentu yang kita nak sucikan Jadi dalam proses at-takhalli ini kita akan melakukan proses tersebut. Kalau dalam REBT adalah proses disputation. Nanti saya akan tunjukkan integrated model tu. Kemudian dalam nak membersihkan hati itu ada perjuangan jiwa. Nak membersihkan hati itu bukan satu benda yang mudah. Dia adalah satu karakter yang dah lama terbentuk dalam diri. Jadi nak membuang sesuatu yang dah terbiasa itu
ia bukan satu usaha yang senanglah nak dilakukan, dia perlukan satu perjuangan, mujahadah. Contohnya perjuangan apa yang kita boleh lihat dalam konteks kita kaunselor. Kalau diberikan amanah untuk kita menyimpan rahsia dan atau aib klien, bagaimana kita nak mujahadah untuk memastikan rahsia ataupun perkara itu dapat dikekalkan rahsia. Tapi dalam konteks kaunseling ada batasan kerahsiaan. Kalau mengundang bahaya kepada diri, bercanggah dengan undang-undang, kita perlu clear cut dengan klien kita ya. Baik, kemudian kita pergi kepada proses at-tahalli atau pemisian hati dengan sifat terpuji. Kita dah kena pasti sifat negatif yang kita nak bersihkan dan kita dah berusaha. Sekarang kita nak tukar. Ya, kita nak tukar sifat negatif itu kepada sifat positif ataupun mahmudah, dan ini of course memerlukan latihan. Riyadhatul nafs, itu latihan jiwa. Try and try. Maknanya kita buat latihan maknanya daripada kita kurang sembahyang, kita sembahyang, kita zikir, kita baca Quran, kita buat baik, bersedekah dan sebagainya. Itulah bentuk latihan-latihan ya yang kita perlu lakukanlah ya. Kemudian selepas kita dah buat perubahan, of course kita memerlukan satu penilaian. Ya, sama ada apa yang kita nak buat itu sudah kita dapat realisasikan sejauh mana perubahan yang telah kita buat itu, kita dalam konteks muhasabah lah. Dan of course matlamat terakhirnya adalah untuk mencari kebahagiaan atau peringkat as-sa'adah. Baik, ini adalah proses yang terdapat dalam tazkiyah an-nafs. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya, saya akan tunjukkan integrasi di antara dua teori ini. Ini saya memang rujuk kepada teori yang model integrasi yang itulah yang saya rujuk daripada buku Dr. Zahrin ya. Okey, teruskan pada slide yang berikutnya. Okey, seterusnya. Baik, sebelum kita pergi kepada integrated model tu, saya akan tunjukkan sedikit apakah permasalahan yang berlaku dalam diri seseorang manusia itu yang menimbulkan sifat mazmumah tadi itulah ya, sifat negatif. Kalau kita bahasa biasa kita kata sifat negatif, sifat-sifat buruk, sifat tercela itu. Kalau dalam hadis Nabi dia kata dalam diri manusia itu ada seketul daging, jika baik daging itu maka baiklah keseluruhannya, dan jika rosak daging itu maka rosaklah keseluruhannya. Maknanya kat situ pokok permasalahan manusia itu berpunca daripada hati. Ya, kalau baik hati itu manusia baiklah, tapi bagaimana nak bentuk hati yang baik? Melalui tadi itulah mujahadah, latihan dan sebagainya ya, didikan, bimbingan of course lah ya. Baik, kita tengok kepada 11 pintu kemasukan syaitan dalam hati manusia. Ada yang pertama adalah daripada pintu marah dan syahwat, hasad, dengki dan tamak haloba. Pintu kekenyangan, sebenarnya kalau kita belajar ilmu tasawuf, dia akan memperincikan bagaimana pintu kekenyangan ini boleh membentuk mazmumah. Cuma dalam kesempatan ini saya tak berpeluang lah sebab saya punya masa agak terbatas, saya nak pergi kepada proses-proses yang lain. Kemudian nanti insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan detail, boleh diperincikan lah, mungkin dalam pertemuan akan datang kita boleh perincikan bagaimana sikap makan terlalu kenyang ini boleh mencetuskan sifat mazmumah. Baik, kita pergi kepada yang keempat adalah sukakan perhiasan, rumah, perabot dan sebagainya. Kita suka beli belah, beli baju, beli perabot dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya pintu kemasukan syaitan di dalam hati manusia. Sifat tamak, sifat tergesa-gesa, sukakan harta dan wang, kikir dan takut jadi fakir. Ini tak mau bersedekah dan sebagainya sebab dia takut jadi miskin ya. Dalam keadaan pandemik sekarang ni kita ada ramai yang terkesan, dan kalau kita ada pemikiran takut tak jadi miskin sebab nak bantu orang lain, yang ini adalah salah satu sebablah kenapa hati kita tu tak bersih ya, kenapa hati kita ada mazmumah, kerana perasaan takut jadi miskin tu. Okey, kemudian 9 adalah fanatik pada satu pegangan. Yang ni bila terlalu fanatik maknanya dia merendah-rendah atau memprovokasi orang lain lah ya, pandangan orang lain. Kemudian kita tengok 10 adalah berfikir di luar batasan. Yang ni overthinking tadi tu, memperbesar-besarkan. Ya, kalau kita tengok dalam REBT dia ada. Yang nombor 10 ni adalah overthinking tu, berfikir di luar batasan. Dan 11 itu ada kaitan dengan judgemental tadi tu, buruk sangka terhadap orang lain. Dia membuat penghukuman, penghakiman terhadap orang. Itu adalah kita boleh tengok perkaitan di antara teori Al-Ghazali dengan pemikiran negatif REBT itulah. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya.
Okey, saya kongsikan 11 sifat-sifat mahmudah. Yang ni pun sebenarnya kalau kita belajar, dia ada perincian tentang taubat ni panjang lebar. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali, panjang lebar dia membicarakan tentang taubat. Apa beza di antara taubat dengan istighfar? Kan kita ingat di istighfar adalah taubat, tapi sebenarnya dia berbeza. Istighfar adalah ibadat lidah, tapi taubat adalah ibadat hati. Taubat maksudnya berubah, mengubah. Tapi istighfar tu kita usahalah minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kita tak berubah, maksud kita tak bertaubat. Itu sebenarnya makna taubat. Tapi bahasanya detail lah. Imam Ghazali ceritakan dengan detail apakah itu taubat ya. Kemudian proses sifat yang mahmudah seterusnya adalah takut akan Allah Ta'ala. Ini yang sifat khauf tadi yang Prof. Amir tunjukkan. Itu adalah takut akan Allah, sebahagian bersifat mahmudah, zuhud. Kemudian sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, hidup dalam keadaan saling sayang, menyayangi sayang kepada orang lain. Ya, redha, ingat pada mati, ini zikrul maut lah ya. Zikrullah, zikrul maut adalah dua perkara yang selalu ditekankan dalam agama kita lah ya. Ingat mati itu boleh melembutkan hati. Ya, boleh memutuskan kita daripada banyak angan-angan. Ya, sebab kita tak tahu esok kita mungkin akan mati ataupun sekejap lagi kita tak tahu. Mungkin kau tahu tengok saya di skrin tapi mungkin lepas ini dah tak jumpa saya kan, kita tak tahu kan. Maksud anytime mati tak last anytime. Kemudian rojak tadi. Rojak adalah berharap. Ya, dalam perkataan Arabnya disebut rojak lah. Maafkan saya lah kalau sebutan saya tak betul jadi macam rojak pula kan. Rojak itu adalah harap. Baik. Teruskan. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Saya pergi sebentar lalu je sebab maaf. Okey, this is perkara yang saya nak tunjukkan bagaimana integrasi dua model ini berlaku. Pertamanya peringkat A tu kita boleh kaitkan, kita boleh kombinasikan dengan peringkat ma'rifatun nafs. Belief system masih lagi ma'rifatun nafs, konsekuen pun masih lagi ma'rifatun nafs. Kemudian kita pergi kepada D itu adalah proses at-takhalli. Dan E adalah muhasabah dan F adalah as-sa'adah. Ini boleh tengoklah dalam saya tak detail yang ini, saya cuma tunjukkan bagaimana dua model ini kita boleh integrasikan, kat mana peringkat-peringkat yang boleh kita integrate. Yang ini saya memang rujuk daripada kajian yang Dr. Zaharin lah ya. Okey. Seterusnya okey, ini saya tunjuk sebentar lalu je. Ini takkan detail. Okey, sebab saya nak tunjukkan bagaimana aplikasi dalam talian yang kita boleh apply dalam konteks kaunseling. Baik, ini adalah tunjuk sebentar lalu je. Ini adalah khidmat sokongan psikososial yang disediakan oleh KKM. Ni tuan-tuan dan puan-puan biasa tengoklah iklan-iklan ini. Maklumat ini keluar. Yang seterusnya kita tengok talian tu, talian hotline dia. Okey, Cik Astinda sonok ni sebab saya yang okey yang permasalahan manusia di sudut pandangan RABT ni memang saya jelas. Yang lain tu saya nampak macam banyak input yang dapat. Cuma di sini mungkin para peserta dia nak dapat lebih memahami okey macam mana rawatan tekanan emosi dari segi atas talian. Betul Doktor. Itu saya nak masuk tadi. Okey, tunjukkan yang next slide sebab yang ini saya tunjukkan sebentar lalu je. Okey, next saya tunjuk. Okey. Ini yang Doktor tanyakan tadi tu. Baik, bagaimana kita nak applykan dalam konteks dalam talian iaitu sokongan emosi dalam talian yang proses saya tunjukkan dulu tentang langkah-langkah bagaimana nak apply. Okey, yang pertama adalah macam biasalah bila kita nak buat proses rawatan, of course kita akan ada temu janjilah dengan klien, sama ada klien tu secara sukarela atau dirujuk ataupun kita boleh jemputlah jemput dia untuk mengikuti program khidmat sokongan dalam talian, mungkin melalui iklan dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, langkah kedua adalah bagaimana memilih medium. Okey. Dia sebenarnya ada banyak jenis lah medium yang boleh kita guna pakai. Yang popular sekali adalah Google Meet. Ini ada dalam aplikasi Google dan dia free. Okey, dalam Google ni bukan saja ada Meet, ada banyak benda-benda yang kita boleh gunakan dalam Google Apps itu. Nanti saya tunjuk contoh-contoh apa yang dalam Google Apps ni yang boleh kita aplikasikan dalam khidmat sokongan sosial ni. Okey, dan Cisco Webex saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Cisco Webex ni keistimewaan yang kita boleh dapat daripada Cisco Webex. Cisco Webex ni dia
dia boleh buat satu session math dan juga dia boleh pecahkan kepada grup-grup kecil. Jadi cuma kita kena bersedia dari segi kaunselernya, sama ada kita nak jadi traveller ataupun kita adakan beberapa facilitator untuk masuk dalam pecahan grup-grup kecil yang kita boleh bentuk dalam Google Webex tu, dalam Cisco Webex tu. Jadi kalau nak jadi traveller, maksudnya kaunselor kena travel daripada satu pecahan grup kecil ke grup kecil yang lain. Maksudnya masuk sekejap-sekejap macam itulah. Tapi bagus kalau ada beberapa orang facilitator, dia boleh membantulah dalam sesi yang kecil-kecil tu. Ni boleh digunakan dalam kaunseling kelompok. Bimbingan kelompok. Untuk boleh kita gunakan dalam aplikasi dalam talian. Dan selain daripada ABC ni, kita ada pilihan D tu, atau dalam bentuk video call, WhatsApp call ataupun dalam Telegram pun boleh. Ini adalah yang mudah lah. Okey, yang biasa juga digunakan dalam PDPR tu, video call, WhatsApp, Google Meet tu kan. Okey, kita boleh gunakan juga dalam proses tolong bantu dengan klien. Baik, kita pergi pada yang seterusnya. Alright, ini saya kongsikan adalah sistem yang ada di bahagian psikologi dan kaunseling. Siapa yang di bawah pengusaha bahagian psikologi kaunseling biasa menggunakan E2PK, iaitu sistem pengurusan perkhidmatan kaunseling secara dalam talian. Yang ini saya pakai adalah borang temu janji secara online. Kalau tuan-tuan dan puan-puan warga Kementerian Pendidikan Malaysia hanya masukkan nombor kad pengenalan, semak pengguna, dia akan keluar data peribadi tuan-tuan dan puan, kerana sistem ini memakai data e-operasi. Siapa yang dalam bidang pendidikan, dia tahulah apa itu data e-operasi. Masuk nombor kad pengenalan, semak terus keluar. Kita tak payah fill up the form. Tapi kalau kita bukan warga pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, kita kena buat secara manually lah, maknanya masuk pengenalan, nama dan berikutnya itulah. Okey, seterusnya. Okey, yang ini adalah belum lagi yang tadi. Okey, ini adalah instrumen secara dalam talian. Ada dua kemudahan instrumen yang tersedia dalam sistem E2PK. Ini adalah inventory personality counseling, psikologi dan kaunseling atau I2PK. Yang keduanya adalah saringan minda sihat atau DAS 21. Dia ada satu lagi adalah gaya daya tindak. Di dalam minda sihat tu ada satu lagi instrumen gaya daya tindak. Jadi bila tuan-tuan dan puan jawab je mana-mana daripada instrumen online ini, dia akan hantar keputusan dalam email tuan-tuan dan puan, dan dia akan bagi satu suggestion sama ada tuan-tuan dan puan normal atau memerlukan susulan. Yang ini baiknya sistem E2PK ini adalah dia memberi kita cadangan apa yang kita nak buat lah bila kita dah dapat ujian tu. Contohnya kalau stres kita teruk, dia akan suggestkan kita susulan sesi lah. Okey, seterusnya. Baik, ini adalah bahan psikopendidikan yang boleh diakses dalam E2PK tadi. Ada teknik latihan pernafasan, teknik urutan 5 jari, teknik muat turun. Dan bagaimana kita nak buat itu semua? Kalau anda adalah kaunselor di Kementerian Pendidikan yang berorganisasi, kita masukkan nombor IC, kata laluan, dan dia akan keluarlah banyak function di dalam tu. Ada macam-macam modul yang kita boleh guna. Tapi kalau kita orang awam, pergi kepada perkhidmatan yang warna merah itu, nanti dia akan keluar unit-unit yang kita nak download bahan dia. Tapi yang video ini boleh kita ambil dekat yang nombor 4 itu adalah unit model ihsan. Kalau di BPSK memang dia orang punya peranan dan fungsi untuk memberikan intervensi dan juga bahan-bahan psikopendidikan. Okey, teruskan. Dan masa kita memang sangat sangat terbatas lah. Okey. Ini adalah pelaporan sesi. Jadi dalam sistem pengurusan kaunseling ini disediakan borang pelaporan. Kita masukkan kad pengenalan klien. Masa kita dah daftar tu, dia akan keluar terus dia punya details, dan dia akan pergi kepada borang pelaporan yang kita masuk. Syaratlah berapa aksara je kita kena, tak lebih daripada 200 aksara. Jadi kita ringkaskanlah dia punya laporan sesi tu, sebab kita dah ada catatan nota perbincangan kita dengan klien tu dah ada. Tapi dalam E2PK ni tak boleh panjang-panjang sangatlah, kita hanya summarize. Kemudian kita simpan, dan baiknya dia tak perlulah kita nak keluarkan bentuk file yang perlu sebab file kaunseling ni sulit, dia tak boleh mobile. Tapi dalam sistem ni everywhere. Kita boleh akses di mana, dan dia ada password dan orang tak boleh masuk
tanpa mengetahui password kita lah. Itu adalah security system yang ada di dalam inilah E2PK ni. Okey, teruskan. Alright, jadi kita ini cadangan aktiviti lah ya tuan-tuan dan puan. Saya akan tunjukkan sepintas lalu je aplikasi Jamboard. Kalau ada ruang dan peluang, boleh saya tunjukkan cara bagaimana nak go through aktiviti tersebut. Tapi sebab kita masa yang sangat terbatas, jadi inilah contoh-contoh aktiviti yang saya sarankan lah. Dan boleh je kita buat nama lain, tak ada masalah. Ini adalah contoh aktiviti yang biasa saya buat. Dalam talian ini saya buat aktiviti My Emotion melalui aplikasi dalam Jamboard tu. Saya akan tunjukkan contoh hasil klien melalui aktiviti Jamboard tu. Heart is king atau hati itu adalah raja. Yang ketiga adalah jom rawat dan selawat. Sebenarnya ada video selawat tapi saya tak sempat nak tunjukkan. Dan yang keempat adalah mencari as-saadah itulah. Okey, nanti saya tunjukkan contoh-contoh lembaran kerja yang ada yang kita boleh gunakan untuk aktiviti-aktiviti ini. Okey, slide yang seterusnya. Ini saya tunjukkan kalau tuan-tuan dan puan yang tidak ada sistem e-pengurusan, bagaimana kita boleh gunakan aplikasi dalam talian untuk membantu klien. Okey, kita pergi pada next slide. Semput saya sebab mengejar masa kan. Kita pergi pada next slide. Baik. Ini sesiapa yang tidak ada sistem pengurusan kaunseling, contohnya yang saya tunjukkan E2PK tadi, kita boleh gunakan Google Form. Google Form boleh kita masukkan soalan selidik DAS itu dalam Google Form dan item-item soalannya tu, dan kita boleh share link tu dengan klien. Okey. Okey. Jadi saya baca komen tu yang gelap tu. Okey. Baik, kita boleh gunakan ini. Saya nak kongsikan, saya menggunakan pendekatan sebelum saya masuk ke bahagian psikologi. Kita memang ada E2PK. Tapi E2PK itu untuk kita dapatkan data, kita perlu mohon daripada bahagian psikologi. Ketika itu saya belum lagi berkhidmat di bahagian psikologi. Saya berkhidmat di IPG ketika itu. Jadi alternatif yang saya buat adalah saya menyediakan ujian psikologi dalam bentuk Google Form di mana dia boleh disimpan dan kita boleh tengok respons. Respons tu kita boleh tengok apa jawapan-jawapan klien Dan sebenarnya data itu kita boleh masuk dalam SPSS, kita boleh proses, kita boleh keluarkan dalam bentuk report yang lebih terperinci lah. Ini kebaikan Google Form ni. Ya, kalau macam E2PK tu dia boleh buka dalam dashboard, dia boleh tengok paparan secara besar. Yang ini kita boleh extract keluar ke dalam Excel dan kita boleh ambil data itu dan kita boleh analisis. Ya. Okey, baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, bila kita tidak ada sistem E2PK tadi, kita terpaksalah membuat laporan secara manually kan. Jadi inilah contoh borang yang ada di bahagian psikologi dan kaunseling, borang pelaporan. Mungkin tuan-tuan dan puan yang berada di organisasi yang berbeza ada borang tersendirilah. Tapi siapa yang berkhidmat di bawah bahagian psikologi dan kaunseling, kaunselor JPN, kaunselor daerah, ya, dia menggunakan pakai satu sistem penulisan yang samalah. Okey, ini adalah contoh borang. Saya tunjuk sikit je lah ya. Okey, next. Alright. Bagaimana kita nak memilih aktiviti yang bersesuaian untuk kita laksanakan aplikasi dalam talian. Yang pertama, sebelum kita nak buat sesuatu perkara, pasti kita akan kenal pasti apa objektif dia. Okey, kita nak aktiviti tu nak berobjektifkan apa. Kalau contohnya adalah penerokaan emosi. Kita akan carikan aktiviti yang boleh digunakan untuk memproses proses untuk meneroka emosi lah ya. Jadi yang keduanya adalah kita kena pasti kaedah pelaksanaan, sama ada kita nak laksanakan dia secara kaunseling individu ataupun bimbingan kelompok bersasaran, iaitu kelompok kecil lah ya, dan 5 hingga 10 orang macam tu, ataupun kelompok MES, psikopendidikan macam kita buat ni MES lah ya, ramai lebih daripada 10 orang, kelompok besar lah maknanya dan dia adalah lebih dikenali dengan konsep psikopendidikan. Baik, yang ketiga adalah bila dah kena pasti objektif, kaedah yang seterusnya adalah mengenal pasti media. Media apa yang bersesuaian boleh kita gunakan di dalam proses aplikasi dan talian ini. Yang pertamanya adalah kita boleh pilih lembaran tugasan. Soft copy itu boleh dihantar terlebih awal kepada klien kita dan mereka boleh buat di rumah ataupun semasa sesi itu berlangsung. Tapi kita kena bagi awal. Sebab dalam talian kita tak boleh bagi ketika sesi tu, sebab kalau melainkan kita bersemuka, kita boleh edarkan, kita boleh jalankan kita kata secara
kalau kita istilah internetnya panggil real time kan. Kan masa nyata tu kan. Tapi boleh je sebenarnya dalam internet, cuma kita kena bagi awal. Bahan tu kena bagi awal. Kemudian kita menggunakan bantuan sama ada WhatsApp atau email lah. Ya, kalau nak buat dalam kelompok besar kita letak dalam grup. Kalau kita individu maknanya kita bagi secara personal kepada individu tersebut. Yang boleh juga di email. Dan yang specialnya adalah aplikasi Jamboard dalam Google Apps ni. Yang ini kita buat aktiviti kelompok. Sebab dia punya konsepnya adalah boleh share. Okey, boleh tunjukkan slide yang berikutnya. Saya nak tunjukkan yang Jamboard punya aktiviti. Ni lembaran dulu. Ini lembaran dulu. Ini tadi saya kata memilih lembaran dalam bentuk kopi untuk diberi kepada klien ataupun kita beri peserta. Dan setiap lembaran ini objektif dia kita tetapkanlah. Dia sebenarnya bergantung kepada objektif kita. Contohnya penolakan emosi kita boleh bagilah. Nak mengenal pasti apa yang ada dalam hati manusia itu kan. Tadi kita tengok hati adalah raja tadi tu, kita boleh gunakan yang lembaran yang berbentuk hati itu. Muka kita mungkin boleh proses apa emosi dia dan sebagainya. Yang jari itu kita boleh gunakan untuk kita kena pasti apakah matlamat yang tindakan dan perubahan yang dia nak buat, sebab dia mewakili tindakan, simbolik kepada tindakan lah, jari kan, tindakan tangan. Kemudian daily planner adalah bagaimana dia nak menyusun aktiviti dia, buat perancangan. Kalau contohnya ada latihan Riyadhatun Nafs tadi tu, bagaimana dia nak buat aktiviti-aktiviti yang boleh membantu dia dalam memperbaiki diri dia. Contohnya dia nak letakkan pagi apa solat nak buat, berapa zikir nak buat. So dan dia bagaimana nak susun waktu kerja, waktu belajar dan sebagainya. Dan dalam lembaran daily planner ni dia ada top priorities, nota dan juga satunya adalah I'm thankful for. I'm thankful for tu adalah apa perkara yang aku syukuri hari ini. Disebut sebab dia ada elemen spiritual dalam daily planner ni. Okey, saya ada buat aktiviti daily planner ni very interesting lah. Nak buat dalam kelompok maths dan sangat menyeronokkan lah bila kita kongsi dengan kita punya peserta tu. Okey, baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Yang ini sebenarnya best dan saya sebenarnya sangat berharap dapat peluang untuk tunjuk dekat tuan-tuan perempuan. Ini adalah contoh aktiviti yang saya buat bersama dengan peserta yang ada bulatan hati, balang kehidupan, hard puzzle. Inilah yang tuan-tuan nampak yang berconteng-conteng tu adalah yang sharing group tu. Yang satu-satu tu adalah aktiviti individu. Dan sebenarnya yang kalau tuan-tuan perempuan tengok body image yang dekat paparan itu adalah terapi self yang saya kombinasikan dengan art terapi, tapi dalam aplikasi secara dalam talian. Very interesting dan kita boleh tengoklah sakitnya fizikal ke, sakitnya secara emosinya dan apa dia punya caption yang peserta tulis dekat bahagian-bahagian tu. Dan yang Mandala Road to My Life tu, itu kita nak tahu apa yang peristiwa berlaku dalam kehidupan dia. Road to My Life, macam lifeline tu lah, tapi dalam bentuk art terapi, dalam bentuk Jamboard punya aplikasi. Kat bawah tu dia tak nampak yang aktiviti-aktiviti lain kat bawah tu sebenarnya banyak lah. Jadi sangat menarik. Saya pernah buat dengan pensyarah, saya pernah buat dengan pelajar dan saya pernah buat dalam grup maths lah, seronok lah. Cuma bila buat dalam grup ramai, bila sharing tu dia ada sedikit kalau kita tak sertakan arahan tu, dia kacau sikit lah sebab masing-masing teruja nak buat tu kan. Jadi kadang-kadang terubah orang lain punya dan dah tak seronok orang tu dia dah buat tapi orang lain pergi edit dan sebagainya. Yang itu tuan-tuan perempuan kena alert. Okey. Baik, seterusnya saya excited bercerita pasal ni sebab seronok. Seronok, saya seronok dan peserta-peserta pun seronok. Okey, baik, kita pergi pada yang seterusnya. Okey. Ini adalah contoh medium yang kita boleh gunakan dalam talian. Salah satunya adalah kita menggunakan medium video lah ya. Ini adalah sebenarnya sebab tak boleh nak play kat sini ni. Kalau tidak tuan-tuan perempuan boleh melihat lah. Ini adalah video pengusaha stres dan yang sebelah sana adalah yang warna kelabu tu adalah video selawat. Jadi rawat stres dia tak boleh play saya rasa. Boleh play tak? Tak boleh. Dah cuba dah. Tak dapat. Macam tak keluar kan? Tak apa. Nanti saya akan beri soft copy video ni.
Saya akan beri soft copy video ni kepada urus dia dan mungkin boleh share nantilah. Video selawat ni selawat biasa tu lah. selawat Nabi tu. Okey. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya lah sebab kita tak boleh play tu video tu. Tak keluar. Saya nampak macam dia tak keluar. Kita boleh pada next slide lah. Alright, ini adalah sebab saya kesempatan masa sikit video pun tahu dah. saya dah nak kena berhenti. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh sesi saya lah, sesi saya dengan peserta. Ini adalah grup MES. Ini salah satu aktiviti yang saya tunjukkan lah, yang di sebelah kanan itu adalah hasil klien. Ya. Itu sebenarnya mengenal pasti emosi, my emotion lah sebenarnya. Tapi saya beri arahan kepada peserta, mereka kena sediakan kepada urus dia, pesan kat urus dia lah. Sebab ada urus dia, program psikopendidikan yang MES ni ada urus dia. Saya pesan dekat urus dia, tolong beritahu pada peserta, sediakan kertas, sediakan pen, marker pen. Kalau ada pensel warna, sediakan pensel warna. Kalau tak ada, memadai apa yang ada lah ya. Jadi sebabnya kalau kita grup MES, klien kita kalau yang muda mungkin boleh pandai nak edit dalam app semua tu kan. Tapi kalau klien kita agak dia agak challenge bagi dia untuk buat dalam bentuk apps. Jadi cara mudahnya adalah bagi dalam bentuk kertas kosong dia yang lukis, dia tulis lah. Ada tu pun bagi lembaran kerja, siap-siap bagi lembaran kerja macam saya tunjuk tadi tu. Jadi dia tulis kat situ kan. Kalau kat rumah kadang-kadang susah nak print. Jadi alternatifnya adalah buat dekat kertas lukis sendirilah ya. Yang dia tulis, saya galakkan peserta saya tulis apa caption. Jadi sebenarnya satu gambar itu ada 1000 makna. Jadi kita lah nak meroka apa benda tu kan. Cuma dalam grup MES mungkin tak sesuai lah kalau kita nak meroka dalam kan. Alright, baik kita pergi pada yang berikutnya. Okey, technical. Oh lama tu. Tak loading tu. Ini adalah tempat dia berada. Okey. Dia akhirnya bawa kepada sekian terima kasih kerana masa kita pun dah sebenarnya sebelum kita pergi pada sekian terima kasih itu ada sedikit lah ya perkongsian mengenai etika. Tak apa lagi. Tak apa, nanti insya-Allah ada kesempatan. Saya tak baca lagi tahu komen-komen dekat chat tu sebab saya nak fokus kepada perbincangan. Nanti kalau Ustia bagi saya peluang saya baca Okey, baik. Saya kongsikan dan yang terakhir, part terakhir adalah berkenaan dengan etika penggunaan aplikasi dalam talian. Kalau kita merujuk kepada kod etika kaunseling, dia adalah kepada bersemuka. Kod etika yang digunakan banyak kepada kaedah bersemuka. Tetapi untuk secara atas talian ini belum ada satu kod etika yang kita kata secara rasmi lah yang keluar oleh lembaga, belum ada lagi. Jadi apa yang kita boleh rujuk adalah etika penggunaan media sosial dalam sektor awam yang dikeluarkan oleh Mampu. Ini saya nak share dengan kaunselor-kaunselor, pengamal kaunseling atau pensyarah kaunseling kalau ada di sini. Kat mana kita nak rujuk etika penggunaan media sosial ni, kita boleh share dengan klien kita. Takut ada benda-benda berkait dengan keselamatan cyber dan sebagainya, sebab dia boleh membawa risiko undang-undang juga kalau terdedah dan kaunselor disalahkan. Sebenarnya kita boleh beritahu klien kita ini aspek-aspek security, do's and don't yang kita kena patuhi. Okey? Baik. Saya takkan detail, tuan-tuan dan puan boleh rujuk kepada ini dia. HTTPS ni yang bawah ni. Boleh buka kat situ dan tengok. Sendiri ada banyak lah sebenarnya dalam Mampu dikeluarkan banyak, tapi saya highlightkan part yang penggunaan media sosial kerana dia amat relate dengan kita punya media sosial yang kita gunakan lah. WhatsApp, FB jangan buat sesi dekat FB yang bersifat penerokaan ya. Kalau kita nak bagi sharing secara MES, secara psikopendidikan yang tak menyentuh kepada masalah individu, dan okey. Tapi kalau sesi jangan pergi buat dekat FB live. Ya, nanti habis kita punya rahsia-rahsia klien YouTube tu sebab dia akses oleh ramai orang. Jangan mengejar viewer yang ramai tapi mengabaikan etika. Sat lagi tuan-tuan perempuan kena saman. Nanti Haslinda yang salah sebab Haslinda yang ajar. Okay. Jadi saya ingatkanlah that's why etika itu perlulah sebenarnya untuk melindungi klien dan melindungi kaunselor. Itu sebabnya satu peraturan itu diwujudkan. Jadi rasanya sampai di sini saja. Ada banyak benda saya nak share, saya nak tunjuk sebenarnya. Okey, sebelum saya akhiri,
saya nak share, saya sebenarnya ada YouTube channel yang saya buatkan panduan bagaimana menggunakan aplikasi Jamboard. Saya ada buat demo. Bukan kawin, demo. Okay. Demo. Okey, jadi boleh nanti saya hantar dekat Rustia, tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada YouTube channel saya, boleh tengoklah. Jadi itu saja, saya memang excited dalam bercerita. Jadi saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan kalau ada sebarang kesilapan, kelemahan, dan sebenarnya saya willing kalau ada kesempatan ruang lagi saya nak kongsi lagi. Sebab bila kita buat secara practitioner ni ada banyak benda yang kita boleh kongsi. Rather than kita bercerita tentang teori semata, this is yang kaunselor perlu pelaksanaan dia kan. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kepada pihak Rustia. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Haslinda binti Husin, kaunselor Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah banyak ilmu kita dapat. Macam itulah sebabnya sekarang ni pun macam di sini kalau tempat saya ni 1.23 dah masuk Jumaat. Jadi kita sekarang ni ada 12.34. Okey, sedikit kalau kata ada yang Haslinda boleh tulis nama channel YouTube. Okey, ada yang nak minta ni. Ada Puan Cik Haslinda, channel YouTube. Okey, nanti kalau macam mana saya nak share link di sini ya. Nanti saya bagi. Okey, bagi pada Rustia, insya-Allah kita akan masuk dalam maklumat ni. Okey, ada sikit lagi lah, tapi saya ingat dah terjawab dah. Saya amat tertarik dengan tajuk. Okey, soalan saya ni, bagaimana kaunselor nak mengenal pasti perubahan emosi klien ketika berlaku konsultasi dalam telecounselling kerana tak berlaku secara face to face. 2 minit saja. Okey, baik. Jawapan. Perubahan emosi. Bila namanya perubahan daripada A kepada B kan. Jadi dia sebenarnya kalau dalam talian itu adalah satu challenge yang untuk kita lihatlah, sebab kita kekangan dalam talian ni sometimes tak keluar pun mukanya di kamera kan, sebab talian slow kan. Itu challenge yang terpaksa kita hadapi. Tapi kalau perubahan emosi kita boleh lihat dari sudut bila kita mendengar penceritaan klien kita itu, kita boleh mendengar dia punya perkongsian. Jadi kita boleh buat check lah dengan klien kita daripada cerita A, dia cerita tak emosi dia macam ni, tapi bila move kepada cerita B, apa emosi yang dia sampaikan. Dan juga sebenarnya kita boleh gunakan art terapi tu. Art terapi tu boleh digunakan sebagai media untuk mengesan. Macam contohnya sesi 1, dia cerita lukisan ini. Contoh kalau pakai lukisan lah, kalau pakai Jamboard kita boleh tengok juga. Jamboard ni sesi 1 kita tengok Jamboardnya dilukis begini, tapi bila kita move pada sesi kedua, ini adalah jelmaan emosi yang terhasil. Jadi ada mulai proses merokaan satu, yang kedua melalui aktiviti. Itu 2 perkara yang kita boleh gunakan dalam talian lah. Dan juga kita boleh minta dia buat satu refleksi. Dan kita compare lah, maknanya daripada ini dengan ini, apa dia punya perbezaan dia. Itu secara dengan saya lah. Bagus. Saya cukup seronok lah bila kata dapat ilmu, dan bagi saya insya-Allah kita akan firma ini akan bahagian akademi latihan, insya-Allah kita akan jemput lagi Cik Haslinda untuk berkongsi dalam kita khusus yang kita akan anjurkan masa ke semasa. InsyaAllah saya ingat satu benda yang baik, dan tambah pula nanti insyaAllah kita akan integratekan pula dengan kaedah macam REBT Tazkiyatun Nafs yang dibawa oleh Cik Haslinda tu. Jadi para sekalian, saya ingat dah pukul 12.37. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada tengah hari ini, kami bahagian firma Tersian Consultant ingin mengumumkan sesuatu kepada para hadirin. InsyaAllah mungkin kalau kita jemput nama ni, kalau dia ada, kita nak minta say hi ke, assalamualaikum ke dalam chat ataupun melalui online kita. Okey, technical, boleh kita paparkan hadiah misteri. Okey. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, sebagai penghargaan kepada para peserta dalam seminar kaunseling tazkiyah nafs konsultan ni. Seminar kaunseling tazkiyah nafs dalam norma baru ni, ada seorang yang berjaya dan terpilih sebagai pemenang hadiah misteri. Okey. Nama beliau? Okey. Kejap. Okey, kita boleh. Okey. Sekejap ya.
Okey, bismillah banyak-banyak. Bismillah banyak. Yang ni hadiah yang cukup menarik ni. Okey, yang pertama adalah Encik Muhammad Nasir bin Awang. Okey, alhamdulillah. Beliau telah pihak kami dengan berbesar hati akan mengemailkan, akan bagi 10 buah e-book hasil daripada pembikinan buku saya yang bernilai RM150 kepada Encik Muhammad Nasir bin Awang. Ini ada pemenang yang berjaya pada hari ini. Esok insya-Allah ada seorang lagi akan terpilih dan kita akan umumkan pemenang hadiah misteri dalam seminar ini. Alhamdulillah. Okey Cik Aisyah. Okey, ada tak sekarang ni Cik Nasir? Okey, kita boleh tengok muka Cik Nasir. Okey, pemenang pilihan kita yang berjaya yang terpilih. Okey, alhamdulillah. Okey Cik Nasir, insya-Allah kami akan lepas pada seminar ini nanti kita akan sampaikan hadiah kepada Encik Nasir melalui email yang dibagilah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang bertemu sekalian, bagi mengakhiri hadiah misteri ini dan bagi mengakhiri slot perkongsian ilmu kita pada pagi ini dan sampailah tengah hari ini, kami bagi Perkhidmatan Scanner Consultant ingin merekankan jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua peserta yang tidak jemu-jemu berada dalam seminar ini dan insya-Allah kami akan memperbaiki apa-apa kelemahan yang kami hadapi hari ini dan bagi kami ini antara perjuangan kami untuk memartabatkan profession counselling tazkiyatun nafs, yang mana kaunseling hari ini kita integratekan dengan tazkiyatun nafs sebab kita sebagai pembina modul ataupun kita sebagai memberi perkhidmatan kaunseling, psikoterapi ataupun bimbingan pada sesiapa saja, kita kena sebaiknya kita ada satu intipati iaitu al-saadah dunia dan akhirat. Apa yang kita nak bawa, kita nak membantu masyarakat. Ingat, matlamat kita, perjuangan kita sebenarnya adalah niat lillahi ta'ala untuk membantu masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengakhiri pertemuan kita pada tengah hari ini, marilah kita sama menutup dengan tasawwuf dan surah Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin. Sebelum tu nak minta semua para peserta kita openkan video untuk pihak urusian nak mengambil gambar. Okey, boleh teknikal Okey, boleh. Okay. Sebab kita ada 3 gambar, jadi saya ambil yang pertama dulu. Okey. Betul dulu. Senyum sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1, 2, 3. Ni yang gambar pertama ya. Okey. Okey, untuk gambar kedua. Okey, 1, 2, 3. Okey, yang free. 3. Okey, yang last. Freestyle ada tak? Okey, satu lagi. 1, 2, 3. Okey dah. Terima kasih semua. Okey. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih semua. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Dahri. Terima kasih Doktor. Masya-Allah, terima kasih Kak Cik. Allahu Akbar. Bagus ni. Kau nak dapat Kak Cik. Tak ingin nak berguru lah dengan Dr. Haslinda. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Allah, faham. Tahniah Dr. Zarin. Allah, terima kasih. Cukup manfaat. Masya-Allah. Menarik. Doakan saya. Tahniah doktor. Masya-Allah, terima kasih. Baik, terbaik. Doakan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mantap. Allah, doakan supaya kita terus mujahadah insya-Allah. Insya-Allah. Okey, saya minta undur dulu sebab saya nak ke apa? Masjid. Baik. Terima kasih. Masjid.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu depan Juhida. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Cik. Masuk. Allahu Akbar. Dr. Alhamdulillah. Juhida. Allahumma salli. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah. Ini menarik ya. Allah, ya memang nampaklah dari segi Kita kena jemput juga ni apa nama Ustazah Puan Bashirah ni. Ya, memang bukan orang biasa ni, memang betul. Dr. Yusuf, baik-baik. Tadi nak buat kualiti ke kuantitatif? Dr. Yusuf, dia diam dah. Dr. Yusuf tahun ni lah. Orang ramai. Tak ada lah. Siapa tak ada lah. Ju segak dia ni. Astagfirullah. Kak Cik, tak ada. Ingat 25 tahun. Allahu Akbar. Tu ada Kak Cik. InsyaAllah jangan lupa untuk minggu depan pula Allah SWT. InsyaAllah dijemput untuk esok untuk semoga kita dimudahkan untuk pengurusan untuk hari kedua esok. Itulah insyaAllah. Untuk semua para peserta insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Saya keluar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.